Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel SH Studio, saluran cerita seram santai anda. Anda bersama saya, Samsul Hanif, untuk mendengar cerita-cerita yang akan saya sampaikan. Jadi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe serta tekan butang loceng. Sebelum itu saya ingin memberi peringatan kepada anda semua. Cerita-cerita yang saya sampaikan ini adalah sebagai hiburan sahaja. Anda nak percaya atau tidak, itu adalah terpulang kepada anda. Apa yang diceritakan ini mungkin berlaku, mungkin juga tidak. Jadi cerita kali ini saya ingin menceritakan sebuah perkongsian daripada Roslan, bukan nama sebenar, yang berkongsi tentang kisah bagaimana seorang roh sahabat kembali ke rumah selepas dikebumikan. Jadi untuk mendengar cerita ini, stay tune, kita akan kembali selepas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, pada satu malam ni, Roslan, dia duduk termenung sambil-sambil menonton rancangan TV. Masa tu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Fikiran beliau sedang melayang-layang. Terkenangkan sahabat baik beliau yang bernama Hashim, bukan nama sebenar, telah meninggal dunia pada waktu subuh hari yang sama. Beliau agak terkejutlah dengan pemergian Hashim ni, sebab pada petang tu mereka sempat dah berborak-borak, sempat bersembang-sembang, dan sejam selepas itu si Hashim ni mengalami kemalangan yang menyebabkan beliau terpaksa dibawa ke hospital, dan pada subuh keesokannya si Hashim ni meninggal dunia. Jadi Roslan ni dia masih terkenangkan lah si Hashim. Sebab apa? Hashim ni seorang kawan, sahabat yang sangat-sangat baik, yang mana beliau ni tidak pernah, orang kata, tidak pernah menyakitkan hati kawan dan tidak pernah memburuk-burukkan kawan. Jadi sebab itulah si Roslan ni sangat-sangat sedih di atas pemergian kawan baik beliau, Hashim. Lagi menghiburkan, lagi menyedihkan, sebab si Roslan ni biasanya bila orang meninggal, dialah yang menggali kubur. Tetapi bila kawan karib dia, kawan baik dia meninggal dunia, dia tidak dapat berkhidmat lah, orang kata, untuk kawan beliau si Hashim ni, disebabkan oleh beliau sebenarnya penggali kubur di sebuah kampung di Negeri Sembilan. Tetapi keluarga beliau nak arwah Hashim ni disempurnakan di Negeri Pahang. Jadi beliau sangat agak terkilan lah. Beliau tak dapat menghalang kehendak keluarga Hashim, sebab mereka lebih berhak ke atas jenazah Hashim. Ketika Roslan sedang mengelamun memikirkan kawannya si Hashim ni, tiba-tiba isteri dia datang. Isteri Roslan ni datang menegur Roslan, "Bang, saya macam ada terbau sesuatu." Rupanya apa yang isteri dia bau tu adalah bau macam kapur barus, bau macam bau mayat lah. Jadi apa jawab si Roslan? Dia kata, tak ada apalah, dia macam endah tak endah macam tu lah, macam nak sedapkan hati. Tapi isteri dia jawab apa? "Ya bang, takkanlah saya nak tipu." Sebenarnya si isteri si Roslan ni, dia dah bau kapur barus, air mawar ni sebenarnya daripada maghrib lagi sebenarnya. Dia bau tu sekejap datang, sekejap hilang, sekejap datang, sekejap hilang, macam tu lah. Jadi berulang-ulang kali sampai pukul 11-12 malam pun masih ada bau tu. Bila isteri dia tanya, "Abang tak ada bau ke?" Apa jawab Roslan? Dia kata, tak ada bau pun. Jadi isteri dia jawab, "Jangan-jangan arwah tak?" Tiba-tiba anak kepada Roslan ni pun jawab. Dia kata, "Betul lah abah, kami semua pun ada bau."
Dan 6 anak beliau beserta dengan cucu, dengan menantu sekalipun cakap benda yang sama. Kecuali si Roslan sendiri, dia cakap tak ada. Tak tahulah, mungkin dia nak sedapkan hati ke macam mana ke. Lepas tu seorang demi seorang anak menantu beliau pun datanglah berkumpul di ruang tamu. Sehingga kan anak bongsu beliau sendiri, anak bongsu si Roslan ni datang. Takutlah bau macam bau mayat. Dia orang jujur cakap ada macam bau mayat. Si Roslan ni sebenarnya dia malas nak layan benda tu. Dia anggap macam tak ada apalah. Sebab sepanjang 20 tahun beliau bekerja sebagai penggali kubur, sekali pun tak pernah dikacau sebenarnya. Jadi beliau anggap tak ada apa. Sehinggalah beliau teruskan menonton TV. Sehinggalah pada satu ketika tu beliau terhidu bau air, bau kapur barus, bau gaharu, bau minyak atar, bau ni lah air mawar. Jadi beliau anggap ini macam mainan perasaan je lah. Beliau cuba nak menafikan benda tu. Dari masa ke semasa, bau itu dia makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Selepas setengah jam berlalu, bau itu masih ada. Selepas tu beliau terdengar bunyi orang berjalan dekat luar rumah, dekat pintu hadapan rumah. Jadi masing-masing lah berpandangan, anak, isteri, menantu apa semua, masing-masing dalam ketakutan. Dan bunyi orang berjalan tu, dia berjalan keliling rumah. Daripada pintu depan, dia berjalan ke tepi sehinggalah ke pintu dapur. Kemudian masih lagi bunyi jalan tu, dia datang balik ke pintu depan. Jadi masing-masing dalam keadaan ketakutan. Dan macam si Roslan ni dia menunggulah. Dia menunggu kot ada orang tu akan ketuk pintu ataupun bagi salam. Tetapi tak ada sebenarnya. Kemudian bunyi tu datang lagi, bunyi orang berjalan tu. Dia pusing lagi sekali. Dia pergi ke dapur. Lepas tu dia pusing balik pergi ke depan. Dan masa tu juga wangian jenazah tu semakin kuat lah. Bau yang tadilah, bau kapur barus, air mawar apa semua tu, dia makin kuat bau dia. Jadi isteri Roslan ni cakap, betul bang, saya dah agak dah, ini mesti arwah. Tetapi Roslan cuma berdiam diri. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia hanya tunggu je apa yang akan berlaku seterusnya. Jadi dalam fikiran Roslan ni, siapa sebenarnya kat luar ni? Jadi kejadian tersebut berlarutan lah sampai pukul 1 pagi. Dia kata kalau macam ni tak selesai. Kalau macam ni memang tak selesai. Last beliau berdiri dekat pintu hadapan rumah. Sehinggalah bunyi itu kembali dekat dengan pintu hadapan rumah. Beliau terus menyalakan lampu dan juga membuka pintu. Ketika beliau buka pintu tersebut, beliau tengoklah kanan, kiri, belakang, depan. Beliau tengok di sekelilingnya. Tetapi tak ada apa. Yang ada hanyalah kegelapan malam yang disertai dengan kabus-kabus. Itu saja. Langkah ataupun bunyi orang berjalan tadi hilang dah. Tak ada apa dah. Cuma yang ada hanyalah bau-bau tadi masih ada, masih menyengat hidung beliau. Selepas beberapa ketika, tak ada siapa-siapa yang muncul ataupun tak ada apa-apa yang muncul pun. Jadi Roslan ni tariklah nafas dalam-dalam. Kemudian beliau berkata, Syim, beliau macam bercakap dengan kawan beliau lah, tak tahulah, wallahualam. Beliau kata perlahan, Syim, kita ni kawan baik, tetapi aku minta maaf sebab tak dapat menyempurnakan jenazah kau. Sebab saudara mara kau sendiri yang nak bawa kau ke kampung. Jadi aku tidak boleh menahan. Aku minta maaf banyak-banyak. Syim, kembalilah kau ke tempat kau. Sejurus selepas si Roslan ni melafazkan kata-kata itu, tiba-tiba beberapa minit kemudian, bau-bau yang menyengat hidung tadi tu tiba-tiba dia makin beransur-ansur hilang lah. Seolah-olah dah makin
jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh dan hilang. Jadi si Roslan ni pun bila dah bau tu pun dah hilang apa semua, beliau terus bergegas naik ke atas rumah semula dan terus menutup pintu dan terus tidurlah sebab dah tak ada apa lagi lah. Bau-bau pun tak ada, gangguan-gangguan pun dah tak ada lagi lah. Jadi selepas kejadian tu, esokkan harinya Roslan ni berjumpalah dengan kawan dia, si Mat ni. Masa berjumpa Mat ni, Roslan tanyalah. Dia tanya macam mana dengan pengurusan jenazah si Hashim ni. Dia tanya Mat tadilah. Mat kata, Lan, kesian aku tengok arwah Lan. Tak tahulah mana silapnya sehinggakan jenazah ni tak dapat masuk ke dalam liang lahat. Sebab liang lahat tu kecil, tak padan dengan tubuh si Hashim ni. Dia besar dan tinggi. Jadi bila liang lahat tu kecil, mereka cuba tekan-tekan masukkan juga. Bukan nak besarkan liang lahat tu, tapi mereka main tolak-tolak, tekan juga masuk. Sehinggalah Mat kata memang sedih lah dengan kejadian tu. Mereka main tekan-tekan dengan kaki apa semua, masukkan untuk masukkan jenazah Hashim ni di dalam liang lahat. Sehinggalah mengeluarkan bunyi lah ketika mereka tekan masuk jenazah tersebut. Jadi si Roslan ni rasa sangat-sangat sedih lah. Jadi pada petang hari yang sama juga, ada juga seorang kawan kepada Roslan ni bercerita tentang rumah si Hashim ni terang benderang, seolah-olahnya ada orang kat sana, sedangkan anak bini beliau masih di kampung. Pada mulanya si Roslan ni macam tak percaya jugalah benda tu mungkin orang nak tipu ke apa kata. Tapi bila bukan seorang, bukan dua orang, tapi ramai sangat yang cakap benda yang sama, rumah si arwah Hashim ni terang benderang, seolah-olah ada orang ni. Jadi beliau terpaksa mengiyakan jugalah. Bukan setakat rumah tu terang, tapi ada dengar bunyi orang mandi, orang berjalan, bunyi lelaki batuk apa semua. Jadi kejadian aneh ni hilang dengan begitu saja selepas 40 hari pemergian arwah Hashim. Jadi untuk cerita ni berakhir saja di sini, dan cerita ini sekali lagi saya tegaskan ianya sebagai hiburan sahaja. Ada pengajaran baik kita ambil, apa-apa yang buruk daripada cerita ini kita buang jauh-jauh. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya mohon kalau anda suka video ini, tekan like, komen dan share, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.